Baik, Alhamdulillah. Apa khabar semua tuan-puan? Hari ini insya-Allah pagi dengan Al-Quran di hari yang ke-16 bulan Ramadan Al-Mubarak. Saya nak bawa satu topik persoalan untuk saya dan kita semua berkenaan dengan satu soalan yang asasnya adalah fitrah. Semua orang yang berkahwin secara asasnya, secara fitrahnya, secara semula jadinya mahukan zuriyat, nak anak, ya, nak ada keturunan. Tetapi persoalan yang lebih besar yang datangnya surah Maryam seolah-olah nak bertanya kepada kita, apakah sebab kepada kita nak anak? Kenapa kita mahukan keturunan? Kita nak zuriat. Ya, kalau diambil daripada Amr Khalid, destination Amr Khalid dalam Khawatir Quraniyah, surah Maryam ya seolah-olah bertanya ya kepada setiap ibu dan ayah. Surah ini datang seolah-olah bertanya kepada setiap ibu dan ayah, pasal apa nak anak? Apakah kamu nak anak hanya untuk bernikmat-nikmat dengan anak? Nak seronok-seronok? Ya, orang lain ada anak, kita pun nak ada anak. Orang lain boleh main dengan anak, kita pun boleh main dengan anak. Adakah itu sebab kepada setiap suami dan isteri, ibu dan ayah yang berkahwin mahu punya anak? Adakah apakah soalannya? Apakah jawapannya? Apakah sebab ataupun punca, apakah reason ataupun faktor kepada seorang ibu dan ayah, seorang suami dan isteri nakkan anak? Tuan-puan, subhanallah tabarakallah, takdir Allah untuk kita melihat, ya tuan-puan, melihat daripada perkara ini. Kalau semalam kita fokus tentang kita dengan mak bapak, kita dengan mak bapak kita, betul? Takdirnya subhanallah, hari ini saya teringin nak bincang tentang kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Yang mana tuan-puan, kalau tuan-puan tengok dalam surah Maryam ni, ya dalam surah Maryam ni, ini surah antara surah favorite saya, sangat-sangat surah favorite saya. Dan juga, tapi tak menafikan surah lain tau tuan-tuan dan puan-puan. Dia macam ni lah, kadang-kadang kita baca Quran kan, dia macam kena book kat kita, macam tu kan. Dan surah Maryam ni antara surah favorite saya, tanpa menafikan surah-surah lain. Dan watak Sayyidatuna Maryam itu sendiri antara watak yang saya suka kaji dalam Quran. Saya sangat suka baca. Dan kalau nak cerita, lebih daripada 30 minit juga. Tetapi surah ini yang saya nak cerita hari ini, okey, muka surat 305, surah ke-19, surah Maryam. Ayat fokus saya insya-Allah ayat 3 sehingga 6. Kita cuba make it short and precise. Cuba ringkaskan untuk kita dapat apakah gist ataupun apakah isi penting yang kita nak pelajari daripada surah ini. Bantu saya untuk kongsikan video ini, ataupun tuan-puan kalau tak share video ini juga, tuan-puan boleh tulis sesuatu di wall tuan-puan atas apa yang tuan-puan dapat sedikit manfaat barangkali, ataupun kita kata apa, boleh buat sharing juga di Facebook dengan tulisan tuan-puan lah berdasarkan video ini. Sekiranya tak share video pun tak ada masalah, tapi share lah apa manfaat yang tuan-puan dapat. Hari ini tuan-puan, saya pilih surah Maryam juzuk ke-16 hari ini, surah Maryam. Nurdina Atika, saya pun ada surah favorite kan. Jangan kata kita ni tahu kita pilih surah, ada surah kita tak suka, tak semua wajib kita baca 114 surah. Cuma kadang-kadang tu dia macam ada sampai dekat hati kita kan. Waalaikumsalam, nak tanya tafsir yang mudah difahami, mohon ustazah bagi cadangan. Ummul Aiman. Wallahu a'lam bissawab. Untuk bahasa Melayu, terjemahan bahasa Melayu, kalau tuan-puan tanya cadangan saya lah, ya, untuk cadangan bahasa Melayu, antara tafsir yang
bagus untuk kita ada di setiap rumah kita, tuan-puan, Masya Allah, adalah tafsir Al-Munir. Juga tafsir Ibnu Kathir. Okey, boleh dapatkan di Read Store, tuan-puan boleh cari di Read Store, READSTORE, ataupun kalau ada Cik Firdaus di sini atau ada Cik Hazikah di sini, mereka boleh kontak tuan-puan lah. Ya, tafsir Al-Munir kerana ada terjemahan dalam bahasa Melayu, sudah ada terjemahan dalam bahasa Melayu, dan juga tafsir Ibnu Kathir juga ada dalam bahasa Melayu yang banyak digunakan di Malaysia lah, ya, secara umumnya dalam bahasa Melayu. Okey tuan-puan, hari ni persoalan dia, perbincangan kita. Terima kasih Ustazah Madiha Baharudin. Terima kasih banyak sahabat saya, guru saya Tuan Abe Kumar, dan juga sahabat-sahabat Ustazah yang lain minta tolong tengok mana yang salah betul. Topik saya hari ni saya pilih daripada surah ke-19, surah Maryam ayat 3 sehingga 6, juzuk ke-16. InsyaAllah kita nak cerita tentang surah Maryam. Dalam surah Maryam tuan-puan ada cerita tentang Nabi Zakaria, ada cerita tentang Nabi Yahya, ada cerita tentang Nabi Isa dilahirkan oleh Sayyidatuna Maryam, ada cerita tentang Nabi Ibrahim, dan ada cerita tentang beberapa kisah Nabi lain. Ini surah Maryam secara helikopter view. Daripada atas kita tengok sangat banyak kisah-kisah Nabi dalam surah ini. Tapi saya tak niat nak panjangkan. Cuma persoalan pertama, macam mana saya boleh dapat tajuk tersebut adalah daripada satu kitab namanya Khawatir Quraniyah yang saya suka nak bacakan kepada tuan-puan. Soalannya begini, surah ini, surah Maryam, seolahnya bertanya kepada ibu dan ayah, pasal apa kalian nak anak? Jadi untuk orang yang mahukan zuriat atau telah mempunyai zuriat, duduk dan berfikir, pasal apa aku nak anak? Adakah sebab orang lain ada anak, aku kena ada anak? Adakah sebab secara logiknya kalau kahwin memang kena ada anak? Kena beranak pinak. Kalau aku tak ada anak, siapa nak mewarisi hartaku? Siapa nak mewarisi kekayaan dan kemahiranku? Adakah kita nak anak hanya untuk bernikmat-nikmat, seronok-seronok? Ini antara persoalan daripada surah Maryam yang seolahnya nak bertanya kepada setiap ibu dan ayah. Apa yang kita nak wariskan kepada anak kita? Kalau ada anak, apa yang kita nak wariskan? Pasal apa nak anak? Adakah sebab nak seronok-seronok sahaja? Orang lain ada anak, aku kena ada anak juga. Kan setengah-setengah kan kalau persoalan nak raya kan? Tahun ni jangan tanya dah soalan. Bila nak kahwin, bila nak ada anak. Kenapa tak je tanya bila nak mati? Tu kalau ada setengah-setengah sentak-sentak punya soalan kan? Saya tak mau komen isu tu tuan-puan. Setiap seorang manusia ni, dia akan alami fatrah ataupun fasa-fasa tu. Dan kita berdoa semoga kita dapat melalui semua fasa tu dengan baik. Dan sudah tentu Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan yang terbaik dalam kehidupan kita tuan-puan. Ya, semoga yang berhajat kepada jodoh, Allah muliakan dia dengan jodoh yang soleh-solehah. Yang berhajat kepada zuriat, Allah muliakan dia dengan zuriat keturunan. Tetapi kita nak bincang kenapa nak anak. Baik. Dan datang surah ini sepertinya bertanya kenapa nak anak, kenapa mak ayah yang berkahwin, kenapa pasangan bila kahwin dia nak anak sebab nak seronok-seronok ke? Ataupun dan juga apakah bentuk pewarisan yang ibu ayah nak wariskan? Adakah bentuknya harta, tanah, geran, rumah, kereta? Nak ceritanya apakah bentuk pewarisan yang ibu ayah nak wariskan? Yang teringin sangat nak anak tu kenapa? Itu adalah bentuk soalan yang sepertinya surah Maryam ini nak tanya kepada saya dan nak tanya kepada kita. Mungkin saya boleh share dengan tuan-puan secara asasnya, secara umumnya, yang saya taklah share sentiasa. Orang yang kenal saya rapat-rapat mungkin dia kenal dah lah. Ya, mungkin yang tak kenal betul-betul,
Macam tuan-puan yang just kita baru duk berkenalan dekat online kan, belum pernah berjumpa dan sebagainya. Saya antara subhanallah tabarakallah, saya antara yang sedang melalui apa yang telah dilalui oleh Nabi Zakaria, sedang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, nak kata bukan kita kata kita nabi, bukan, tetapi ya, antara banyak-banyak cabaran Nabi Zakaria, setiap nabi ada cabarannya dan ataupun ada ujiannya, dan antara ujian kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Zakaria adalah dilambatkan sedikit, bahasa mudah kita ya tuan-puan, dilambatkan sedikit pemberian zuriat. Okay. Nabi Zakaria dapat anak tetapi lanjut usia. Nabi Ibrahim dengan Sarah juga dalam keadaan lanjut usia, dengan Siti Sarah ataupun disebut nama Sarah. Baik. So dalam Nabi Zakaria banyak lagi cerita dia. Sebab Nabi Zakaria kita dah baca dalam 2 hari lepas tuan-puan, 2 hari lepas kan. Subhanallah. Cikgu Kim masih menanti 10 tahun. Masya Allah, Cikgu Kim, saya doakan Cikgu Kim dan sahabat-sahabat. Saya harap ada 111 orang di sini. Jom kita doakan Cikgu Kim dan juga sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang lain yang masih menanti kehadiran zuriat. Termasuk saya tuan-puan. Ini benda yang saya kata saya cerita dengan tuan-puan kan. Yang mungkin sebahagian sahabat-sahabat tuan-puan tak tahu juga, saya dan suami juga sedang menanti kepada kedatangan kehadiran zuriat, insya-Allah. Semoga Allah merazaqna dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin ya Allah. Baik, 9 tahun Puan Asha ya, masya-Allah. Dan saya 7 tahun bersama dengan suami, alhamdulillah. 7 tahun. Dan tuan-puan, kita ambil positif, kita optimis, kita bahagialah dengan ujian ini tuan-puan. Kita laluilah. Sebab apa? Kata guru saya kan, tak semua orang melalui ujian ini. Ujian yang dihadapi oleh sebahagian Nabi. Ya, setiap Nabi ada ujian dia. Nabi Ayub dengan sakit. Ya, setiap orang Nabi ini ada ujian dia. Dan kita juga, setiap daripada kita juga ada ujian dia. Ya, kata guru saya, tak semua orang melalui ujian Nabi yang 4 anak ni. Jadi kita bersabar. Saya sudah pasti, saya mungkin 7 tahun tak boleh nak dibandingkan dengan yang menanti 9-10 tahun. Tetapi ambillah positif daripada apa yang walaupun sebenarnya secara manusiawi, ya, kita agak kadang-kadang mungkin dimotivated, sedih ya, dibandingkan dengan orang lain. Tapi tuan-puan percayalah, apa yang Allah takdirkan dalam hidup kita ni yang terbaik. Yang terbaik, Allah tak akan zalim pada kita. Allah tak akan bagi kita sedih saja-saja. Allah tidak akan menghukum kita saja-saja. Ya. Mungkin dengan ujian ini Allah mengangkat darjat kita. Allah mengampunkan dosa kita. Allah memberikan rezeki dalam bentuk yang berbeza. Tuan-puan, subhanallah tabarakallah. Kita kan tuan-puan, perkara penting sebagai asas kepada perbincangan, apa-apa pun perbincangan kan tuan-puan, kena husnuzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena sangka baik, kena syukur dan sabar. Itu hashtag yang saya selalu guna. Syukur, sabar, sangka baik. Sangka baik dengan Allah. Ya, walaupun mungkin ujian tersebut kita rasa macam ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma atina sabra, wahai Allah kurniakan kami kesabaran. Kan? Insya-Allah ada kebaikan. Terima kasih Ustazah Najiha. Amin amin ya rabbal alamin. Betul, ya Allah Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Betul kan tuan-tuan? So itu saya nak bagi soothing lah. Soothing word. Insya-Allah setiap orang ada ujian dia dan percaya bahawa Allah menentukan yang terbaik untuk kita. So saya mulakan dengan tadi tasawur dia. Surah Maryam ini datang sepertinya untuk bertanya kepada kita, kenapa mak ayah nak anak? Hanya sebab nak sonok-sonok ke? Dan kalau ada anak ataupun impian nak ada anak tu sebab nak wariskan apa? Nak wariskan apa? Nak tinggalkan apa? Nak tinggalkan tanah, harta, keturunan, zuriat, keturunan, nak tinggalkan kekayaan? Kamu nak tinggalkan apa? Itu antara soalan
yang sepertinya ditanyakan surah Maryam kepada kita semua. Baik tuan-puan, jadi soalan ini kita nak ambil sama-sama. Kenapa yang belum ada zuriat, kenapa aku nak anak? Yang dah ada zuriat, kenapa aku nak anak dulu-dulu? Dan sekarang aku dah ada anak, apakah yang aku nak wariskan kepada zuriatku, kepada anakku? Baik, jom kita baca dulu ayat 3 sehingga 6. Tapi saya baca daripada 1 lah tuan-puan. Saya baca daripada 1, tapi kita nak syarah sikit 3 sehingga 6. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Rahim Nasir, Masya Allah. Ustaz tolong tegur saya mana salah betul. Segan lah Tok Guru masuk ni. Tapi saya usaha untuk sampaikan apa yang saya baca. Semoga saya tak sampaikan dengan hawa nafsu dan keinginan saya. Semoga saya sampaikan dengan niat yang betul, ilmu yang sahih. Jadi tolong tegur mana yang salah betul Ustaz Rahim. Ustaz Syamim, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga saya lihat di sini guru saya, Allahu Akbar, Ustazah Fatmawati Talib. Ustazah tolong tegur mana yang salah betul Ustazah. Juga saya lihat di sini, kalau tak salah saya, Datuk Hassan Muhammad Ali. Allahu Akbar. Ustaz, tolong tegur juga salah betul saya. Saya sekadar berkongsi. Abang saya yang bersama dengan saya, Muhammad Nazam Addin. Sahabat saya Nurliana Omar daripada Jepun. Dan sahabat-sahabat lain yang saya tak mampu nak tengok setiap seorang satu persatu. Ustazah Siti Nurbaya Ramli. Jom kita baca ayat 1 sehingga ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baru duduk selok pula, mana dia? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا صدق الله العظيم. Taib. Yang kita nak fokus pada perbincangan ayat 3 sehingga ayat 6. Saya cuma baca sahaja daripada ayat 1 sehingga ayat 6. Baik tuan-puan, kaf ha ya ain sad ni kita sebut sebagai huruf muqatta'ah. Ya, huruf-huruf muqatta'ah, dan saya tak berhasrat untuk panjangkan perbincangan pada ayat 1 dan ayat 2. Kita masuk terus ayat 3 sehingga ayat 6 dengan izin tuan-puan. Baik, kita baca terjemahan dulu tuan-puan ayat 3. إذ نادى ربه نداء خفيا. Ataupun saya baca juga daripada ayat 1. Kaf ha ya ain sad, ini huruf muqatta'ah yang tidak diterjemahkan. Sebagai ulama dia ada terjemahan ataupun dia ada pentafsiran daripada ayat ini. Cuma saya minta izin untuk pagi ni saya tak panjang kepada ayat pertama. Okey. Ayat kedua, zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhan kamu kepada hambanya Nabi Zakaria alaihissalam. Kita mula pada ayat ketiga. إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Ayat ketiga iaitu ketika dia berdoa. إِذْ نَادَى رَبَّهُ, bila dia berdoa. Dia tu balik kepada baginda Nabi Zakaria alaihissalam. Bila baginda Nabi Zakaria berdoa, إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. Nabi Zakaria akan berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk khafiyah, dalam bentuk suara yang lembut, yang tersembunyi. Khafiyah ni tersembunyi tuan-puan. Ya, nak bagi tahu kata doa tu doa diam-diam,
ya semoga lebih ikhlas dan terpelihara jauh daripada riak. Lenggok macam Umi, Masya Allah. Nurdina Atikah ni antara kita punya top fan. Terima kasih banyak, rindu Umi. Okay, salam kat Umi nah. Nanti kita jumpa dengan Umi. Okey, masih sahabat saya Husna Abdul Rahman Toki Kowe ni, Masya Allah. Bersama dengan kita juga Nurain Fauzana, Janwa Nasrul Anwar. Saya minta izin baca nama akaun saja. Umi Adawiyah, sahabat saya Saadah Kamarul Zaman. Baik, kita belajar dalam beberapa hari lepas, bila mana kita belajar tentang doa, berdoa, adab-adab berdoa, dan antara adab-adab tersebut juga kita share tips-tips berdoa agar Allah kabulkan doa. Itu usaha kita, tuan-puan. Selebihnya Allah nak kabul dalam bentuk macam mana, itu Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui dan lebih menguasai apa yang terbaik untuk kita. Okey, kita dah belajar 3-4 hari lepas. Saya minta izin untuk tak ulang. Tetapi kita belajar juga hari ini bagaimana bentuk Nabi Zakaria berdoa, ataupun apakah adab, apakah cara, bagaimanakah cara Nabi Zakaria berdoa. Idznada rabbahu, apabila Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nidaan khafiyya, dengan doa secara tersembunyi, diam-diam. Maksudnya kita nak sebut merintih, ya, yang jauh daripada riak. Ya, kadang-kadang kita berdoa kat Facebook, betul tak tuan-puan? Ya Allah, murahkanlah rezeki kami, ringankanlah hisab kami, contoh kan? Waalaikumsalam, terima kasih banyak sahabat saya Saadah. Bukan tak boleh doa kat Facebook, bagus. Dan kita husnuzan lah, orang tulis doa dekat Facebook tu adalah untuk mendoakan kita sekalian, dan kita pun aminkanlah doa kawan tu. Janganlah kata dia riak, tuan-puan. Kita banyak husnuzan. Tetapi adalah bagus juga, lebih baik untuk kita, selain pada doa kat Facebook tu, lebih mengutamakan doa kita saat-saat kita seorang-seorang dengan Allah. Ya, bacalah doa, mulakanlah dengan pujian dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga pujilah Allah sebanyak-banyak pujian, dan sampaikanlah doa kita dalam keadaan kita merendah diri, tadarruan wa khufiyah, dalam keadaan kita kecil, rasa lemah, rasa tercela, kita menunduk, kita memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan kita doa tu senyap-senyap, lembut suara, ya, bukan dalam keadaan mengeraskan suara, nada yang tinggi ataupun menyombong. Kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki, Al-Wahhab, yang banyak memberi. Jadi kita ada adab dan cara dia nak berdoa. Hari ni kita belajar bagaimana cara Nabi Zakaria berdoa. Idznada rabbahu, apabila berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berdoa dalam keadaan nidaan khafiyah. Tuan-puan, hari ni kita nak belajar satu perkara penting. Jomlah kita berdoa dalam keadaan kita menyatakan kehambaan kita kepada Allah, rasa lemah, rasa hina. Dan tuan-puan, kalau ingat ada perbincangan kita yang kita dah pernah sharekan bahawa semulia-mulia seorang manusia adalah apabila dia menjadi seorang hamba. Nampak macam simple tuan-puan, tapi saya nak sebut pada diri saya dan kita semua, kita bukan menjadi mulia dengan menjadi seorang pensyarah. Ni saya hentam pada diri saya lah. Kut-kut lah saya rasa diri saya mulia, ataupun sebahagian sahabat-sahabat kita, saya mulia kerana saya jadi jurutera, saya mulia kerana saya jadi guru, saya mulia kerana saya jadi pengarah, saya ada jawatan yang tinggi, saya ada keturunan yang banyak yang mulia, saya ada rumah yang besar, saya ada kereta yang, benda tu hatta zurtumul maqabir. Ya, kita berbangga-bangga dengan sifat keduniaan tersebut, dengan harta, keturunan, rupa paras, follower yang ramai dan sebagainya. Kita berbangga-bangga hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Dalam ulama tafsir mengatakan sehingga kamu menziarahi kubur ni maksudnya sampai kamu matilah kamu masuk dalam kubur. Yang itulah kerja kamu, berbangga-bangga, berlumba-lumba, mengumpul follower, mengumpul harta, berbangga dengan kecantikan, kebijaksanaan, dengan pendidikan, dengan kerjaya. Perkara yang dibangga-banggakan manusia ini melalaikan dia daripada dia berusaha menjaga akhirat dia. So tuan-puan, jomlah kita back to our track. Kita tidak berbangga dengan itu, kerana kita tidak menjadi mulia pun dengan perkara-perkara ini. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Kahfi, ya, kalau kita baca ayat pertama,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab ila akhiril ayah. Ulama sebahagiannya mentafsirkan kenapa Allah sebut dekat situ anzala ala 'abdihi, kepada hambanya. Maka perbincangan ulama sebahagian yang saya dapati adalah kenapa abdun, kenapa disebutkan sebagai hamba sedangkan sudah tentu Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sebahagian yang saya dapati perbincangan yang sangat baik untuk saya dan kita semua fahami. Menjadi seorang hamba adalah saat dia menjadi seorang yang paling mulia. Kita ni tuan-puan menjadi mulia saat kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Bukan saat kita menjawat jawatan kerjaya kita yang tinggi, yang hebat, yang dipandang mulia oleh masyarakat. Tidak. Saat kita menjadi manusia paling mulia adalah saat kita menjadi hamba kepada Allah Ta'ala. Kita balik kepada Allah. Kita taubat, kita istighfar, kita mohon ampun, kita mohon pertolongan, kita melemahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah saat kita menjadi orang yang paling mulia. Kerana saat kita memperhambakan diri kita kepada Allah, kita telah bebas daripada menjadi hamba kepada makhluk. Okey? Jadi macam mana bentuk kita nak memperhambakan diri kita kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah, minta hajat dan doa kita kepada Allah? Khafiyah. Kalau dalam sebelum ni kita belajar tadarru'an wa khufiyah. Yang ni juga khafiyah. Kita doa, kita minta kepada Allah dalam bentuk kita ni hina dan lemah. Tuan-puan, Nabi Zakaria antara ujian yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada baginda adalah dengan tiadanya zuriat. Pada awal fasa kehidupannya itu, ya, tidak ada zuriat. Saya sekadar kongsikan sebahagian bacaan saya daripada satu kitab tafsir, antaranya tafsir Mafatihul Ghaib yang dikarang oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia cerita banyaklah, dia cerita maksudnya Nabi Zakaria ni umur berapa, isteri baginda umur berapa sehingga mereka dapat anak. Ya. Saya sekadar kita tak bincang yang tu sebab sebenarnya apa yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran tidaklah menjadi kepentingan. Maksudnya apa yang tidak dinyatakan secara jelas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran dan apabila tidak disyarahkan oleh hadis sahih, ia tidak menjadi kepentingan untuk kita kaji lebih sangat. Sekadarnya lah kita nak faham. Cuma saya sekadar mengambil semangat untuk share dengan tuan-puan agar bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebahagian tafsir mengatakan bahawa Nabi Zakaria ini saat mendapat anak, iaitu pada ayat ke-7 yang kita tak bincang pada hari ini. Ini topik yang sangat hebat, sangat besar tuan-puan. Saya sangat suka untuk kongsikan dengan tuan-puan selepas Ramadan, insya-Allah. Tuan-puan tolong doakan saya, semoga ada keberkatan waktu. Kita semua ada keberkatan waktu, keberkatan usia, keberkatan ilmu untuk kita share lagi lepas ni. Sebab topik ni sangat hebat, sangat besar, tanpa menafikan topik yang lain. Tuan-puan, Nabi Zakaria ni tak dapat anak lama. Ya, tak dapat anak lama. Dan cerita dia berkait rapat dengan Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Ya, yang mana Nabi Zakaria menjaga Sayyidatuna Maryam. Yang tu kita cerita panjang pula nanti. Cuma nak bagi tahu Nabi Zakaria menjaga, ada sebagainya mengatakan mendidik, mengasuh Sayyidatuna Maryam sehingga timbul rasa nak sangat ada anak. Dalam keadaan Nabi Zakaria diringkaskan cerita dengan isteri baginda tak ada anak. Baik, yang ni kita tengok cerita dalam surah Ali Imran. Dan cerita Nabi Zakaria ni ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah Maryam, ada dalam surah Al-Anbiya. Sangat banyak. Masya Allah, tabarakallah. Apa yang kita nak cerita adalah Nabi Zakaria terangin sangat anak-anak, dan Nabi Zakaria berdoa. Antara doa yang kita baca, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Antara yang kita baca, Rabbi habli minas salihin. Ya, Nabi Zakaria doa untuk dikurniakan zuriat. Lalu, dipendekkan cerita sebelum kita masuk ayat 3 hingga 6 ini. Ceritanya Nabi Zakaria diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, direzekikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala seorang anak yang dinyatakan pada ayat ke-7. Kalau tuan-puan tengok dekat situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya.
Ayat ke-7 ni tuan-puan, kita cerita ringkas dia adalah malaikat datang jumpa Nabi Zakaria dan kemudian diberitakan bahawa wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira, nubasyiruka, memberi kabar gembira dengan ghulam, dengan seorang anak. Nama dia siapa? Ismuhu Yahya. Namanya Nabi Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Yang mana sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia. Subhanallah tuan-puan, ada rezeki kita kaji juga dalam surah Ali Imran. Ini antara benda yang saya duk baca selalu. Ya, yang mana Allah sifatkan melalui malaikat Jibril yang menyampaikan. Yang ini pun malaikat yang pergi cerita. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberitahu kabar gembira, kamu akan dapat seorang anak, nama dia Yahya. Ya, Allah sampaikan melalui Sayyidina Jibril untuk disampaikan. Dalam arti kata, Sayyidina Jibril ketika mana bagi tahu Sayyidatuna Maryam nak dapat anak, dengan bagi tahu Nabi Zakaria nak dapat anak, kedua-duanya, kalau tuan-puan, kalau kita tengok nanti ada rezeki insya-Allah, dibezakan dengan hanya satu perkataan. Dalam cerita Nabi Zakaria digunakan perkataan fa'ala yaf'alu, buat. Tetapi dalam penggunaan penyampaian berita Sayyidatuna Maryam, Allah melalui menyampaikan kepada Sayyidina Jibril dan disampaikan juga kepada Sayyidina Jibril menyampaikan kepada Sayyidatuna Maryam tentang kabar gembira untuk dapat anak ataupun kabar akan mendapat anak melalui perkataan khalaqa, cipta. Khalaqa dengan fa'ala ada beza tuan-puan. Kenapa? Ayat yang lain semua sama. Ini ada dalam surah Ali Imran yang nanti kita akan kongsikan insya-Allah. Kenapa pada Nabi Zakaria diguna perkataan fa'ala? Kenapa? Fa'ala ni kalau yang biasa dengar ataupun belajar bahasa Arab, tapi saya cerita juga dengan tuan-puan. Fa'ala ni buat. Berarti benda tu dah ada, cuma dibuat, dibangunkan. Tetapi dalam kisah Sayyidatuna Maryam, dia cerita dengan penggunaan perkataan khalaqa, cipta. Dan banyak perbahasan di sini. Antara lain yang boleh saya kongsikan dengan tuan-puan bahawa kalau khalaqa ni daripada tak ada kepada ada. Dan bagaimana kita melihat cerita Sayyidatuna Maryam, ada zuriat ataupun adanya anak diberikan Nabi Isa AS tanpa melalui proses semula jadi fitrah, kebiasaan dan kelaziman seorang manusia yang mana melalui perkahwinan. Sayyidatuna Maryam dapat Nabi Isa tanpa melalui perkahwinan. Sedangkan dan juga dalam keadaan yang sama Sayyidatuna Maryam menafikan bahawa beliau bukan orang wanita yang tidak baik, tidak pernah berbuat tidak baik. Dan kita tahu ketaatan, kepatuhan Sayyidatuna Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sangat suci dan menjadi wanita yang sangat suci dan menjaga maruah. Dalam kisah Nabi Zakaria, saya pendekkan. Dalam kisah Nabi Zakaria digunakan perkataan fa'ala. Ulama kata sebab apa? Kerana Nabi Zakaria dia memang ada isteri. Dia sendiri ada, yang baginda Nabi Zakaria, dan juga ada isteri. Maksudnya fitrah dia bila berkahwin ada anak, tetapi tak ada anak. Maka sebab tu Allah menggunakan perkataan fa'ala, dan dalam cerita Sayyidatuna Maryam menggunakan perkataan khalaqa, sebab daripada tak ada kepada ada, diciptakan. Yang ni tuan-puan dalam surah Ali Imran yang saya tak panjangkan perbincangan hari ini, sangat cantik untuk kita bincang nanti insya-Allah. Tapi kalaulah tuan-puan takut tak boleh lena, saya bagilah ayat dia. Tunggu saya cari dekat tuan-puan. Sebab tadi tak plan nak bincang yang ni. Yang ni terlintas je di kepala saya. Jadi, okey. Kalau tuan-puan nak jadikan, mungkin nak baca lebih awal sebelum kita bincang. Ya, tuan-puan boleh tengok muka surat 55 dan 56 daripada Al-Quran, surah Ali Imran. Ayat 40, ya. Ayat 40, cerita tentang Nabi Zakaria. Kalau tuan-puan cuba tengok dekat ayat 40, Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghani al-kibar wa imra'ati 'aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha yaf'alu. Macam itulah Allah nak buat. Ya, Allah nak berbuat apa yang dikehendaki. Tetapi dalam kisah Maryam, tuan-puan tengok ayat 47 ni secara pantas, sebab yang ni bukan topik asas kita nak cerita hari ni. Nah, tapi sebab alang-alang saya dah bincang, ayat 47 kalau tuan-puan tengok dalam kisah pengurniaan zuriat kepada Sayyidatuna Maryam alaihissalam,
Kalau tuan-tuan tengok ayat 47, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan cuba perhatikan. Kenapa ayat 40 dalam kisah Nabi Zakaria, qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Dalam kisah Sayyidatuna Maryam, tuan-tuan cuba tengok, subhanallah tabarakallah, qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha. Yaf'alu dengan yakhluqu. Yang ni maksud saya nak bincangkan nanti. Tapi kalau tuan-puan boleh dapatkan akses untuk baca dulu tafsir dan sebagainya, boleh baca. Balik kepada surah Maryam. Kak Yana, waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yana Cik Rika. Terima kasih banyak Kak Yana. Minta tolong tegak mana yang salah betul. Saya tengok juga ada Ustazah Bushra Al-Huda Husain. Tolong tengok mana salah betul ni Ustazah Ana. Takutlah pula tok guru ramai masuk dalam ni. Tapi tak apa. Saya berlapang dada untuk menerima teguran. Okey, sambung tuan-tuan. Tadi kita dah tahu dah Nabi Zakaria, saya cerita tadi sebab Nabi Zakaria tidak ada anak, tetapi kemudiannya dikurniakan anak oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dinyatakan pada ayat ke-7 surah Maryam. Balik kepada perbincangan kita, iaitu ayat 3 sehingga 6. Dan saya dah beritahu dah helikopter view surah ini tanya kepada kita, buat apa kamu nak ada anak? Sebab nak seronok-seronok ke? Orang lain ada anak, kita pun nak ada anak. Dan apakah bentuk warisan yang kita nak wariskan? Kenapa? Kerana tuan-puan, Nabi Zakaria berdoa untuk mempunyai zuriat. Lalu kita nak kaji kenapa Nabi Zakaria berdoa untuk mempunyai zuriat. Dan kita nak benchmark dengan diri kita. Kenapa Noni, saya tanya diri saya, Noni, kenapa saya nak ada anak? Dan apakah bentuk warisan yang saya nak wariskan kepada anak-anak saya? Adakah sekadar saya nak wariskan harta, tanah, kitab-kitab, buku-buku yang saya ada, atau bentuk perwarisan yang Nabi Zakaria nak wariskan sehingga dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dapat anak? Jom kita tengok ayat berikutnya. Tuan-puan, ayat keempat. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni. Dan juga Nabi Zakaria berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, inni wahanal 'azmu minni. Sesungguhnya tulangku ni telah lemah. Tulang belulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Dan juga kepalaku ni telah dipenuhi uban. Aku ni, tulangku ni lemah dah. Kepalaku pun penuh dah beruban. Ini menandakan apa ya tuan-tuan dan puan-puan? Ini menandakan usia yang sudah lanjut ataupun tua. Lanjut dan tua dah. Baik, saya kena ringkaskan dah ni. Ni dekat sejam dah. Tapi sebab tadi secara tak langsung kita ni kan surah Maryam, surah Ali Imran, sebab tu terpanjang sikit, minta maaf banyak. Sebab cerita ni dia berkaitan. Tuan-puan, yang ni kita sebut munasabat, ilmu munasabat, ada keterikatan antara surah dengan surah, antara ayat dengan ayat Quran. Ya, tengoklah dalam cerita macam saya kata tadi. Cerita Nabi Zakaria ada dalam surah Al-Anbiya, ada dalam surah Ali Imran, ada dalam surah ini, surah Maryam yang kita sedang baca. Kita kata scattered, tetapi saling berkait antara satu sama lain. Okey tuan-puan? Okey, Nabi Zakaria kata, ya Allah, aku ni dah lemah, tulang belulangku dah lemah, dan kepala aku juga dah penuh uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, wahai Allah. Inilah matlamat saya pilih ayat ini tuan-puan untuk saya dan kita semua. Lihatlah bagaimana Nabi Zakaria alaihissalam berdoa tanpa putus asa tuan-puan. Tanpa kecewa, tanpa melenting, tanpa mengungkit. Kenapalah Allah tak jawab lagi doa aku? Aku dah 7 tahun menanti. Kenapa Allah tak jawab lagi? Aku dah 10 tahun menanti. Kenapa Allah bagi pada orang ni tak bagi pada aku? Kenapa si dia dapat, aku tak dapat?
Kenapa oh kecewa dah, tak nak doa lah sebab Allah tak jawab doa aku. Tambah pula kadang-kadang kita ni suuzon, kita sangka buruk pada Allah. Allah ni tak bagi dekat aku sebab aku ni banyak dosa ke. Bagus untuk kita muhasabah tuan-puan. Tapi kalau kita terlampau duk rasa benda-benda orang kata apa, sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah dah sebutkan dalam hadis qudusi, aku bersama dengan sangkaan hamba-Ku. Jadi sangka baik-baik kepada Allah. Allah tak bagi dekat aku ni sebab nak bagi rezeki macam lain. Dan Allah dah bagi banyak rezeki dalam bentuk lain. Tak bagi anak tapi rezeki kerjaya yang baik, kesihatan keluarga, adanya mak bapak lagi, adanya ilmu sikit boleh share dengan orang dan sebagainya tuan-puan. Subhanallah, ini cara pandang yang kita nak, saya dan kita semua perlu lalui. Lihat bagaimana Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku belum pernah kecewa dalam doa padamu, wahai Allah. Wahai Allah. Bentuk, kita tengok kat sini, bentuk cara Nabi Zakaria doa adalah dalam keadaan diam-diam, merintih, melirik, mengadu sorang-sorang. Dan tengok perkataannya, wahai Allah, aku ni tulang belulangku dah lemah, kepala aku pun dah beruban, dah tua dah, wahai Allah. Namun aku tak pernah kecewa berdoa kepadamu. Tuan-puan, ini adalah akhlak kita kepada Allah. Berdoalah. Dan ada satu kata-kata kan tuan-puan dalam Arab yang saya terjemahkan dengan terjemahan bebas. Tanda seorang manusia tu bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah apabila dia terus menerus berdoa kepada Allah Taala walaupun dalam keadaan Allah tak jawab lagi doa dia. Dia tetap doa kepada Allah, dia tetap minta kepada Allah, dia tetap sangka baik kepada Allah, dia tetap memperhambakan diri dia kepada Allah, dia tetap rukuk dan sujud kepada Allah, dia tetap beribadah kepada Allah, dia tetap menyembah Allah Subhanahu Wa Taala walaupun doa yang didoakan itu belum Allah kabulkan. Tapi itulah tanda dia sangka baik. Dan hari ini kita benchmarkkan Nabi Zakaria, sehingga Nabi Zakaria berhajat kepada anak dan berdoa kepada zuriat. Namun Allah tak kabulkan tuan-puan. Namun tengoklah akhlak Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tak pernah kecewa lagi, wahai Allah. Aku tak pernah kecewa doa padamu. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahabli min ladunka waliyya. Mulianya akhlak Nabi Zakaria ni tuan-tuan dan puan-puan, tanpa menafikan nabi-nabi yang lain. Ayat keempat, wa inni khiftul mawaliya min wara'i. Dan kata lagi Nabi Zakaria, ya Tuhanku, maaf, dan sesungguhnya khiftu, aku khawatir, aku takut, al mawaliya min wara'i, yang mana aku takut terhadap kaum kerabat, ahli keluarga, orang terdekatku, sepeninggalanku. Warai, sepeninggalanku. Aku takut orang-orang lepas aku ni lah, maksudnya keturunan dan keluarga aku ni, dalam bahasa yang mudah saya gunakan. Wa kanat imraati 'aqira. Sedangkan isteriku adalah seorang yang mandul, aqir, mandul. Ya, dalam keadaan mandul ni tuan-puan, kita pun tahu dalam bahasa kita lah, ya, tidak boleh melahirkan anak. Nabi Zakaria cerita, aku ni dah tua, tulang belulang aku dah lemah, rambut aku pun dah beruban. Aku tak pernah kecewa doa padamu, wahai Allah. Cuma aku takut, aku khawatir kaum kerabatku, sepeninggalanku, maksudnya di belakangku lepas aku tinggalkan nanti, dan wanita isteriku, ya, wa kanat imraati 'aqira, isteriku adalah orang yang mandul, fahabli min ladunka waliyya, maka anugerahkanlah aku daripada sisimu, wahai Allah, waliyya, seorang putra ataupun waris, yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub, yang akan mewarisi aku dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub. Nabi Zakaria daripada susu galur Nabi Ya'qub,
Dan Nabi Yaqub ni daripada Bani Israel lah. Jadi, wahai Allah, kurniakanlah aku putera, fahabli min ladunka waliya, yang mana waliya ini, putera ini, pewaris ini, pengganti ini akan mewarisi yarithuni daripadaku, wa yarithu min ali Yaqub, dan juga mewarisi sebahagian daripada keluarga Yaqub, waj'alhu rabbi radiyya, dan jadikanlah beliau yang ini puteraku ini, wahai Allah, seseorang yang engkau redai. Seseorang yang engkau redai, wahai Allah. Pendek cerita, hari ni tuan-puan kita tengok helikopter view dia. Nabi Zakaria belum dikurniakan zuriat, dan Nabi Zakaria jangan lupa antara yang Nabi Zakaria orang yang mendidik dan mengasuh Sayyidatuna Maryam. Subhanallah. Dan Nabi Zakaria teringin nak ada anak. Nabi Zakaria doa, tuan-puan tolong highlight ataupun siapa-siapa tolong tulis. Antara yang selalu tulis kat saya, Puan Marziah. Puan Marziah ataupun siapa-siapa yang ada lah tolong doa kat saya. Tolong tulis kat saya. Doa Nabi Zakaria ada dalam 3 surah tuan-puan. Surah Ali Imran ayat 3. Surah Maryam. Maaf. Ayat dia saya tak tengok lagi. Surah Ali Imran, surah Maryam dan surah Al-Anbiya. Nanti saya tulislah dekat Facebook juga ayat berapa sebab saya tak sempat nak cari. Tapi ini ada dalam 3 ni lah. Doa Nabi Zakaria. Surah Ali Imran, surah Maryam dan juga surah Al-Anbiya. Surah Ali Imran tadi kita bacalah surah ketiga, surah 19 Maryam, surah ni yang kita tengok dekat sini. Baik. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fahab li min ladunka waliyya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Ini antara doa-doa Nabi Zakaria. Tuan-puan, apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-puan hari ini dalam perbincangan kita? Cuba tengok akhlak Nabi Zakaria daripada permulaan, bagaimana beliau berdoa, bagaimana baginda berdoa. Berdoa dengan khafiyah, dengan diam, melirih, merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diam-diam ni kita nak selamatkan diri daripada riak. Tetapi macam saya kata tadi, tulislah kat Facebook pun tak ada masalah. Dengan jaga niat lah. Semoga doa itu pun dibaca oleh orang lain dan diaminkan, saling mengaminkan doa kita. Yang kedua, tengoklah sifat, bagaimana sifat Nabi Zakaria ataupun akhlak Nabi Zakaria ketika mana berdoa, tuan-puan. Ali Imran buka ayat 3 saya silap tadi. Terima kasih Puan Siti Sarah. Surah ketiga. Ayat nanti saya cari lain. Surah Ali Imran itu surah ketiga, surah Maryam surah ke-19, surah Al-Anbiya surah yang ke-21. Bukan ayat, saya yang silap tadi, minta maaf banyak. Baik. Akhlak Nabi Zakaria berdoa macam mana tuan-puan? Tadi berdoa dalam keadaan khafiyah. Sekarang bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Nabi Zakaria berdoa dalam keadaan akhlak dia, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tak kecewa kepada Allah. Begitulah sepatutnya diri kita kepada Allah, tuan-puan, dalam bentuk kita nak doa, kita berhajat, ya Allah aku berhajat pada sesuatu perkara, terus berdoa. Ini akhlak Nabi Zakaria yang kita belajar, bagaimana cara baginda meminta. Dan tengoklah tuan-puan, cantiknya Nabi Zakaria ni kan, cara dia mengadu kan, ya Allah aku ni tulang belulang dah lemah, ya, uban pun dah penuh kepala, isteri pula akhir mandul. Dalam keadaan itu tuan-puan, cubalah kita lihat, kadang-kadang manusia ni dia punya kekecewaan, dia lemah dan dia putus asa daripada doa. Sedangkan kita lihat Nabi Zakaria, tuan-puan, dia tahu keadaan diri dia dah beruban dah, lemah dah, tulang belulang, isteri juga akhir mandul, tapi masih berdoa, fahabli min ladunka waliyya, ya Allah kurniakan aku zuriat, ya Allah. Yang mana zuriat ini, wahai Allah, akan mewarisiku dan mewarisi susur galur Nabi Yaqub, dan jadikanlah beliau ini, anakku ini, puteraku ini, orang yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan, perbincangan pada situasi yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Yang ni yang saya nak cerita dengan tuan-puan. Apalah yang cerita tentang waris ni?
Apa yang nak cerita tentang waris ni? Inilah saya nak kaitkan dengan persoalan yang saya bawa dengan tuan-puan pada tajuk, kenapa aku nak ada anak? Pasal apa nak ada anak? Jadi kita nak tengok kenapa Nabi Zakaria nak ada anak. Okey, pasal apa Nabi Zakaria nak ada anak? Tengoklah pada tuan-puan, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Inilah sebab kepada Nabi Zakaria mohon kepada Allah diberikan atau dikurniakan zuriat, kerana Nabi Zakaria walaupun tidak dinyatakan dengan terang-terang, tetapi kerana mengambil pendapat yang mengatakan Nabi Zakaria berdoa kepada Allah supaya dikurniakan zuriat, kerana nak ada zuriat yang mewarisi baginda Nabi Zakaria dan mewarisi keturunan Nabi Yaqub, yang mana mewarisi ilmu, mewarisi kenabian, untuk menyampaikan, untuk menyelamatkan apa yang kita baca tadi dalam ayat yang kelima. Wa inni khiftul mawaliya min warai. Sebab aku takut sepeninggalanku nanti keturunanku. Jadi aku harapkan adanya pewaris untuk mewarisi daripadaku dan mewarisi daripada keturunan Nabi Yaqub. Apa yang diwariskan? Yang diwariskan itu adalah ilmu, dan diwariskan adalah kenabian. Mewariskan perjuangan untuk menyebarkan agama Allah, untuk menyebarkan tauhid, untuk ajak orang balik kepada Allah. Aku nak wariskan perkara ini kepada waliya, kepada putraku. Jadi inilah pada persoalan untuk saya dan kita semua. Surah Maryam seolahnya bertanya kepada saya dan kita semua, pasal apa nak anak? Apa yang kita nak wariskan? Adakah sekadar kita nak sonok-sonok dengan anak? Adakah sekadar kita nak mewariskan, duk fikir kalau tak ada anak ni siapalah nak wariskan, siapalah nak mewarisi harta aku yang banyak ni, geran tanah ni banyak-banyak ni, siapa nak mewarisi? Ini adalah satu bentuk muhasabah yang sangat besar untuk saya dan kita semua. Kenapa kita nak ada anak, tuan-puan? Lihatlah kepada bagaimana Nabi Zakaria berhajat kepada zuriat, berdoa kepada zuriat, mengadu kepada Allah, meminta kepada Allah nak anak, nak zuriat untuk menyambung perjuangan dakwahnya, untuk diwariskan ilmunya, untuk diwariskan kenabiannya. Ini hajat ataupun doa, keinginan nak ada zuriat yang sangat mulia, tuan-puan. Jadi perbetulkanlah niat saya dan kita semua. Saya pilih tajuk ni hari ni untuk saya sendiri, tuan-puan, sebenarnya, dan kita semua. Perbetulkan semula kenapa aku nak ada anak. Adakah sebab aku malu kalau orang tanya berapa tahun dah? 7 years, for 7 years. Untuk 7 tahun saya tak ada lagi. Tak pergi check ke? Kita takut yang tu ke orang tanya kita? Ataupun saya berfikir kerana orang lain ada anak, aku pun kena ada anak juga. Dan apakah bentuk pewarisan yang terbaik seorang ibu dan ayah nak mewariskan kepada anak-anak dia? Adakah dengan cara mewariskan harta, menjadikan ibu ayah itu mewariskan perkara yang mulia? Adakah mewariskan rumah, tanah, kereta, follower dan sebagainya adalah warisan ataupun perwarisan yang mulia untuk seorang ibu dan ayah? Ataupun mewariskan akhlak yang mulia, mewariskan perjuangan, mewariskan semangat untuk belajar Al-Quran dan menyebarkan, mewariskan ilmu, mewariskan mungkin harta juga untuk diinfakkan. Soalan saya untuk saya dan kita semua pagi ini, tuan-puan, kenapa saya dan kita semua nak ada anak? Dan untuk saya dan kita semua, bagaimana cara kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah dengan cara khafiyah, tadarru'a, kita mohon kepada Allah, kita sembah, kita sujud, kita balik kepada Allah, kita banyakkan istighfar, kita banyakkan minta ampun dan bertaubat kepada Allah? Bagaimanakah bentuk doa kita? Ya, kadang-kadang doa kita ni tak ada pujian, tak ada selawat, tak ada alhamdulillah, tak ada selawat, kita terus bantai je, terus habaq kita punya hajat. Ataupun bagaimana nada kita berdoa, ataupun bagaimana akhlak kita ketika mana berdoa.
Ya, berdoa yang sama tiap-tiap hari tapi Allah tak jawab pun. Bosan dan kecewa, dah rasa putus asa dengan keadilan dan kasih sayang Allah. Ataupun bagaimana akhlak Nabi Zakaria untuk kehidupan kita. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tak pernah kecewa untuk doa kepadamu, wahai Allah. Dalam keadaan Nabi Zakaria menyedari, tuan-puan, bahawa ubannya dah ada, tulang dah lemah, isteri pula mandul. Tapi fahabli min ladunka waliya, wahai Allah, kurniakanlah aku dari sisimu, wahai Allah, zuriat keturunan putra untuk mewarisiku, mewarisi ilmuku, mewarisi kenabianku, merujuk pada Nabi Zakaria, mewarisi perjuangan dakwahku dan mewarisi ilmu kenabian dan perjuangan susur galur Nabi Yaqub alaihi salam. Dan jadikanlah putra itu, wahai Allah, putra yang engkau redai. Tuan-puan, lihat bagaimana Nabi Zakaria dalam keadaan logik akal kita. Sebahagian tafsir, saya sebut sahaja sebahagian tafsir, ya, yang mana kita nak terima ataupun tidak itu sebab tidak dinyatakan dalam Quran, ya, tetapi dinyatakan dalam tafsir bahawa Nabi Zakaria ketika mana dikurniakan zuriat berusia lebih kurang 100 tahun lebih. Yang ini sekadar saya nak share sebahagian daripada pendapat tafsir sahaja. Wallahu a'lam bissawab, Allah yang lebih mengetahui apa yang betul, apa yang benar. Namun saya sekadar nak share supaya kita macam terjawablah logik akal kita kan. Kalau ikut wanita itu ataupun isterinya sudah mandul, dalam keadaan juga sudah beruban, sudah lemah, menunjukkan kepada tua ataupun sudah sampai orang kata apa, lanjut usia lah kan. Dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tak silap saya, dikatakan sekitar dinyatakan bahawa wallahu a'lam bissawab, Nabi Zakaria dan isterinya dapat anak ni lebih kurang umur 90 tahun lebih dah, mendekati 100 tahun lebih. Yang mana logik akal kita, tuan-puan, kalau umur kita zaman sekarang ni mungkin 90, 100 ataupun 80, ataupun kita sebutlah, ya, logik akal manusia dah tak boleh beranak dah, tak boleh beranak pinak dah. Tetapi di sisi Allah tidak mustahil, tuan-puan. Di sisi Allah tidak mustahil. Kerana Allah boleh buat bila-bila sahaja Allah nak. Dalam keadaan Sayyidatina Maryam, Allah yakhluq. Dalam kisah Nabi Zakaria, Allah yaf'al. Saya sebutkan dah tadi, Allah cipta ataupun Allah sekadar buat sahaja bagi ada, bagi berjaya. Tuan-puan, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ambillah semangat Nabi Zakaria, berdoalah dalam keadaan kita merintih, diam diri, sujud kepada Allah, banyak bertaubat, banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoalah dalam keadaan kita, ya Allah, aku ni kalau yang menyatakan kelemahan, kehinaan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suka, tuan-puan, kita memperhambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cerita kita lemah, wahai Allah, aku ni tak berdaya. Aku ni lemah, aku ni miskin. Kayakanlah, wahai Allah. Aku ni lemah, kuatkanlah aku, wahai Allah. Aku ni ada banyak masalah, selesaikanlah, ya Allah. Aku ni tak ada kerja lagi tu, dah grade lama dah, wahai Allah. Kurniakanlah yang terbaik untukku. Ya, yang ni kita nak faham bentuk bagaimana diadukan Nabi Zakaria, pengaduan Nabi Zakaria. Aku dah lemah tulang belulang, rambut dah beruban, menandakan lanjut usia ataupun kita kata tua lah, ya tuan-puan. Tapi tengok cantiknya akhlak Nabi Zakaria. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku tetap tak akan kecewa. Aku tak pernah kecewa nak doa kepadamu, wahai Allah. Dan kurniakanlah kepadaku, wahai Allah, waliya, putra, zuriat. Selepas aku tak ada, maksudnya sebagai pewarisanku untuk mewarisi ilmu, perjuangan, kenabian kami daripadaku dan juga daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Maka tuan-puan, apa yang saya nak sebutkan daripada sini, tuan-puan, kalau kita tengok, okey, saya jumpa dah ayat, kalau siapa boleh tulis doa daripada Nabi Zakaria, doa daripada Nabi Zakaria dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 38. Dan juga dalam surah Al-Anbiya ayat surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 89.
Dan daripada surah ini, surah Maryam, ayat surah ke-19, ayat yang kita sedang baca, fahabli min ladunka waliya. Duk pimai-pimai kepala ni bukan apa tuan-puan, buku duk ada depan ni, ada 4-5 buku kitab. Tu saya duk tengok-tengok. Ya, betul, ayat ke-4. Ayat ke-5, fahabli min ladunka waliya. Tapi tengoklah daripada ayat ke-3 hingga ayat ke-6 kita nak baca ayat ni. Okey tuan-puan. So siapa boleh tulis lagi sekali dalam surah Ali Imran surah ke-3 ayat 38. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Maaf, bukan yang ayat tu. Yang tu ayat 89. Rabbi habli minas salihin. Ayat 38. Manjat nak tengok. Takut silap pula saya baca kat tuan-puan. Tapi surah Ali Imran surah ke-3 ayat 38. Kita cek je. Ya betul. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Maaf. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Baik. Ya. Surah Ali Imran surah ke-3 ayat 38, surah Maryam surah ke-19 ayat ke-5 dan surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 89. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Wahai Allah, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri. Engkaulah waris yang paling baik. Okey, itu antara benda yang saya nak share dengan tuan-puan. Sebenarnya kalau nak syarah tuan-puan sangat panjang dan sangat banyak. Sangat seronok untuk kita kongsikan. Cuma apa yang saya nak sebut dengan tuan-puan, ya, mintalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita nak cerita panjang topik hari ini, sangat banyak perkara yang saya boleh share dengan tuan-puan daripada kitab-kitab tafsir. Namun saya minta izin untuk kita berhenti dulu sebab dah lama dah, dalam sejam lebih dah. Tetapi kita dah belajar daripada sini tuan-puan bahawa lihatlah bagaimana akhlak Nabi Zakaria AS berdoa dalam keadaan seruan lemah lembut, merendah diri, ya tuan-puan. Dan juga kita kata apa, menyatakan pengaduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lihatlah bagaimana akhlak Nabi Zakaria yang tidak pernah putus asa dan kecewa dengan berdoa, dan sehingga itu tetap berdoa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagian ulama kata apa, doa Nabi Zakaria ni tak ada yang tertolak. Subhanallah, tabarakallah. Taib. Dan juga tuan-puan, kalau tengok dekat sini, min ladunka, kurniakanlah secara langsung daripada engkau wahai Allah. Sebabnya tak ada orang lain boleh kabulkan doa aku wahai Allah, engkau sahaja yang boleh kabulkan. Dan juga waliya ini adalah untuk menyambung tugasku, untuk mengepalai keluarga. Kalau baginda Nabi Zakaria dah meninggal, tak ada orang yang mengepalai keluarga, tak ada orang yang menjalankan tugas, menyambung tugas, mengganti tugas. Maka sebab itulah fahabli min ladunka waliya. Baik, moga-moga Tuhan dapat mengkabulkan doa Nabi Zakaria ini untuk memberikannya seorang anak ataupun seorang putera. Jadi tuan-puan, apa yang saya nak sebutkan di sini tuan-puan, semoga sedikit perkongsian kita pada pagi ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Walaupun sebenarnya banyak sangat lagi benda yang kita nak sharekan. Dan persoalan di sini untuk saya dan kita semua yang berhajat kepada anak, untuk apa kita nak ada anak? Ya, kalau Nabi Zakaria nak ada penyambung tugas, penerus tugas, pengganti tugas untuk mengetuai keluarga selepasnya, untuk diwariskan ilmu kenabian dan perjuangan untuk menyambung tugas-tugas yang dibawa daripada Nabi Yaqub dan juga Nabi Zakaria sendiri. Jadi persoalan untuk saya dan kita semua, kenapa nak ada anak? Apa yang kita nak wariskan kepada anak kita? Ya, bukanlah mewariskan harta, bukanlah sekadar mewariskan perkara-perkara keduniaan, tetapi kita nak ada pewarisan yang menjadi saham kepada kita bila kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira yang tu saja untuk hari ni tuan-puan. Saya nak abang kat tuan-puan, apa yang saya kongsikan ni sangat sedikit sahaja. Kalau kita nak bincang ni, tajuk ni antara topik favourite saya. Topik kisah surah Maryam, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim, kisah Sayyidatuna Maryam sendiri,
kisah Nabi Isa yang cerita tentang zuriat, anak dan sebagainya dalam Quran. Dan kita lihat tuan-puan, cerita anak ni dalam Quran sangat banyak. Bahkan peringatan dengan anak ya sebagai satu perkara yang boleh melalaikan sekiranya tidak dipandu dan diuruskan dengan baik, banyak. Dan saya harap ada perkongsian lain, insya-Allah ada kesempatan, keberkatan rezeki, keberkatan usia, keberkatan ilmu, keberkatan masa, kita kongsi lagi selepas ini, insya-Allah.